kepada Cik Mimi selaku pengurusi kursus pengiktirafan ejen afiat untuk bulan September ini. Mudah-mudahan apa yang sesi pengenalan tadi daripada Ustaz Zahid, tuan-tuan dan puan mendapat gambaran kata tu bagaimana Olive House ini ditubuhkan. Untuk tuan-tuan dan puan, boleh kenali saya kalau dalam grup selalu remind, inilah saya, boleh panggil Haji Firdaus selaku Ketua Pegawai Operasi untuk Olive House Central Region. Baik, untuk pengetahuan semua, Ustaz Zahid itu adalah macam Cik Mimi cakap tadi, beliau ni merupakan penasihat bahagian akademik kepada Olive House, yang mana dari pergi sejarahnya, saya salah seorang yang lahir hasil dari pembentukan beliau, iaitu kalau nak diceritakan ni memang tak ada pengalaman berniaga, tidak ada pengalaman pengetahuan langsung tentang kehidupan gaya hidup afiat apa semua, tetapi alhamdulillah ditemukan dengan Olive House mengikut arca ataupun apa yang telah dibentuk oleh beliau bermula tahun, saya kenal Olive House pada tahun 2016. Okay. Asalnya daripada seorang jurutera oil and gas bersara awal dan menyertai Olive House penuh masa. Saya akan kongsikan lepas ni bagaimana tuan-tuan dan puan mungkin yang peserta kita hari ini terdiri daripada golongan orang yang pakar dalam bidang perubatan, pakar dalam bidang ekonomi, ahlan wa sahlan. Tapi satu yang saya nak kongsikan, perjuangan dalam Olive House ni unik. Seperti mana yang Ustaz Zahid bicarakan, sesiapa pun kita datang daripada mana background pun, yang pertama sekali adalah kita perlu kenal apakah itu perjuangan bersama Olive House. Baik, saya akan kongsikan slide. Okey, slide saya ni bercampur sikit sebab saya ada update antara info-info terkini dan terbaru. So dia akan ada bercampur sikit lah bahasa Inggeris, tetapi saya akan sampaikan dalam kita punya bahasa. Okey, bercerita tentang kita punya sejarah, yang ini tadi Ustaz Zahid pun dah terangkan, yang ini kita punya CEO yang mana orang muda tahun 81 tahun 81, kalau nak diceritakan beliau salah seorang kata tu guru yang besar di Al-Azhar. Hebat orang dia. Kalau tuan-tuan dan puan ada peluang hadir ataupun sertai sebarang talk ataupun seminar bersama beliau, pasti tuan-tuan dan puan akan akui apa yang diceritakan tentang beliau. Okay. Saya nak bawa kepada ucapan beliau dulu untuk kita semua amati pesanan beliau. Sejarah Olive House ini bermula pada 2011. Ia ditubuhkan sebagai sebuah syarikat secara rasmi untuk memperjuangkan apa yang dibawa oleh Olive House pada hari ini. Tetapi secara hakikat, tuan-tuan dan puan, sebenarnya ia tidak bermula pada 2011. Ia bermula sebelum daripada itu, bagaimana Olive House ini ditubuhkan. Ketika mana saya masih lagi merupakan penuntut di Universiti Al-Azhar, pertemuan saya bersama dengan seorang tokoh terkenal dalam bidang nutrisi yang bernama Profesor Dr. Muhammad Faiz. Inilah merupakan permulaan kepada segala yang berlaku dalam Olive House. Ketika mana saya hadir bertemu dengan beliau di Morocco, yang mana beliau merupakan tokoh yang cukup terkenal, mengajar, menyampaikan, berkongsi dan menulis dalam pelbagai sudut berkenaan tentang ilmu pemakanan secara khususnya, menerangkan satu persatu bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah menjelaskan soal nutrisi lebih awal dan lebih bersistematik. Dan itu yang menjadikan beliau terangsang dan bersemangat dan termotivasi untuk menghafal Al-Quran walaupun di usia beliau yang sangat-sangat lanjut. Proses ini berlaku berdasarkan kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Ayat ini menerangkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk melihat kepada makanan yang mereka makan. Ia bukan sekadar tentang soal halal dan haram, tetapi ia sangat-sangat khusus kepada peranan makanan kepada tubuh badan manusia. Daripada pertemuan itulah menjadikan satu aspirasi buat saya untuk memperjuangkan apa yang telah termaktub dalam Al-Quran
yang terbukti secara saintifik, yang dimulakan dengan teras makanan yang disebut secara khusus dan secara terbukti ia merupakan makanan yang memberi manfaat kepada manusia daripada dahulu sehingga sekarang. 5 makanan yang telah dinyatakan oleh Dr. Faid itu adalah zaitun, tin, kurma, delima dan anggur. 5 makanan ini daripada dulu dikenali sebagai superfood, dikenali sebagai makanan yang boleh membawa kepada preventif, penghalang kepada pelbagai penyakit kronik, dan hari ini dibuktikan bahawa masyarakat Mediterranean adalah masyarakat yang paling sihat, yang paling banyak mampu untuk menghalang daripada penyakit-penyakit yang menimpa kepada masyarakat pada hari ini menjadikan kepada Olive House membawa perjuangan yang termaktub dalam Al-Quran yang sangat jelas dalam kajian-kajian saintifik untuk dibentangkan, diperkenalkan dan diperjuangkan kepada kita bersama untuk membawa kebaikan yang lebih besar kepada masyarakat. Ini soal sejarah yang telah kita laksanakan, dan permulaan kepada perniagaan Olive House bukanlah seumpama syarikat-syarikat besar. Dengan modal serendah RM400 yang kita mulakan, membawa hasil daripada tahun ke tahun sehinggalah syarikat Olive House ini bernilai puluhan juta untuk jualan yang kita laksanakan. Perkembangan yang semakin positif, individu-individu yang semakin percaya, intelektual-intelektual yang bersama-sama dengan kita menjadikan usaha ini semakin menarik, semakin berkembang dan semakin indah untuk diperjuangkan, termasuk dengan ejen-ejen Olive House yang bersama kita. Okey, itu sebut sedikit. Mungkin tuan-tuan dan puan Cik Mimi dah bagi task untuk tuan-tuan dan puan tonton video tadi. Itu salah satu sebenarnya aspirasi beliau. Bagaimana perjuangan Olive House ni bermula. So agak unik lah bagi saya. Selalu orang melihat sudut itu adalah dari segi perniagaan. Tetapi sebenarnya beliau melihat sudut yang lebih besar. So itu yang dimaksudkan salah satu nilai perjuangan yang kita nak bawa kepada masyarakat. Okey. Bercakap tentang visi dan misi apa yang telah Tuan CEO terangkan tadi, kita nak jadi di Olive House ni memang bermula kecil, tetapi sebenarnya cita-cita kita besar. Berbanding kebanyakan produk yang ada dekat luar sana, kita di Olive House ni cuba untuk menjadi satu peneraju kepada produk yang natural organik dan menjadi pilihan rakyat Malaysia yang dari segi certificationnya, organiknya dan terbukti dari segi sudut saintifik. So maknanya kita bukan simply ambil orang kata ni bagus tak ada. Kita nak bawa sesuatu produk tu, proses ni agak amat rumit. So kita nak kena pastikan ada research yang telah dibuat, walaupun tak secara direct, tetapi ada orang kata tu backup science punya facts. So barulah kita boleh bawa masuk produk tersebut. Okay. Kemudian boleh kita tonton lagi bersama yang ini tentang visi dan misi. Bercakap tentang visi Olive House, ini yang menjadikan syarikat seumpama Olive House sedikit berbeza dan berlainan berbanding mana-mana perniagaan yang lain. Bila bercakap tentang soal apa yang ingin untuk dicapai oleh Olive House di dalam visi yang telah kita ungkapkan, kita ingin untuk menjadi peneraju kepada sebuah organisasi yang membekalkan produk natural dan organik yang terbukti secara saintifik dan menjadi pilihan orang ramai. Bercakap tentang soal saintifik, bukannya perniagaan yang ada di dalam Olive House ini kita mencipta produk formulasi yang hebat-hebat, yang menghimpunkan profesor-profesor yang tertentu, yang menghimpunkan kombinasi produk-produk yang pelbagai. Tidak. Tetapi tidak lebih kita memperkenalkan kepada masyarakat suatu produk yang sepatutnya diamalkan oleh manusia, yang patutnya diamalkan oleh masyarakat daripada dahulu sehingga hari ini. Tetapi apa yang berlaku di dalam masyarakat adalah kebanyakan produk-produk yang berada sebagaimana yang telah dibuktikan daripada hasil penemuan, banyak di antara produk-produk tersebut bercampur baur ataupun terlibat dalam soal jenayah yang berada dalam pasaran kepada dunia ekonomi hari ini, iaitu produk yang tidak asli ataupun bercampur dengan produk-produk yang lain. Olive House hanya berperanan pada sudut untuk memastikan apa yang kita bekalkan kepada pelanggan-pelanggan kita terbukti terelak daripada pencampuran bahan-bahan yang tidak sepatutnya. Dan yang kedua, kita memastikan bahawa produk Olive House berada kepada tahap kualiti yang tinggi untuk membawa kesan yang positif kepada pengamal produk tersebut yang mampu membawa kepada hasil yang kita inginkan, food as your medicine. Itu tuan-tuan dan puan. Saya percaya saya ambil yang ringkas tadi. Okay, kalau bercakap tentang
Ada orang suara ke? Oh, visi dan misi kita. Tadi visi kita jelas. Maksudnya apa yang kita ambil, apa yang kita bawa adalah segalanya berdasarkan bukti saintifik. Bukti yang jelas. Bukan kata produk yang dicampur. Kita tidak orang kata tu mempertikaikan apa yang ada dekat pasaran. Tetapi kita berbalik kepada tujuan kita. Kenapa kita ni wujud untuk masyarakat. Okay, kalau kita lihat misi kita satu persatu, kita adalah business entity yang orang kata tu memasarkan produk yang berkualiti tinggi, produk natural dan organik. Yang ini salah satu misi kita. Datanglah apa jenis makanan ataupun produk sekalipun, yang kita utamakan adalah dari segi kualiti, dari segi natural ni maksudnya orang kata tu 100% natural. Bukanlah kata tengah produk menggembar-gemburkan produk natural, tetapi hakikatnya banyak yang bercampur dan juga organik. So organik ni adalah satu orang kata tu kelebihan kepada produk natural. Okay. Organik alhamdulillah mungkin ada yang melihat baru ni kita pun dah dapat CJ Organik Malaysia. Alhamdulillah tu satu keiktirafan yang besar. Okay. Kemudian untuk memasarkan produk yang berkualiti tinggi dan natural organik lah. Kemudian responsibility yang ketiga ni dan keempat sangat berkait rapat dengan kita sebagai ejen Olive House. Yang pertama dan kedua kita sebagai satu ekosistem banyak kepada di peringkat SQ, tetapi kita pada nombor 3 dan nombor 4 ni itulah salah satu sebenarnya yang Ustaz Zahir dah kongsikan dengan kita. Kenapa perjuangan kita? Responsibility kita adalah untuk membudayakan orang kata tu mengamalkan produk yang kesihatan yang scientifically proven. Bukan orang kata tu berdasarkan hanya point-point marketing, tetapi produk inilah fungsi kita ataupun tanggungjawab kita di dalam Olive House untuk membudayakan masyarakat mengamalkan produk yang kesihatan yang terbukti secara saintifik. Kemudian yang keempat kita melihat objektif kita adalah untuk foster ekonomi independently and knowledgeable entrepreneurs. Maksudnya kita nak latih nak menghasilkan individu-individu yang berkeinginan ataupun mempunyai kemahuan yang tinggi duduk dengan kita nak lahirkan usahawan yang independen, berdikari dari segi ekonominya dan juga knowledge-nya. Okay. Sebab tu kalau kita tanya masyarakat dekat luar sana yang pernah berurusan dengan ejen-ejen Olive House, yang membezakan ejen-ejen Olive House ini dengan yang lain adalah ejen-ejen Olive House sebenarnya bertindak sebagai penasihat ataupun kita panggil towards to the consultant. Memanglah kalau kata kita bukan nak kata tu ajar jadi pakar nutrisi, tetapi kalau sesiapa yang duduk dalam Olive House dia nampak peluang dan kita ada channel-channel dia untuk dia pergi ke arah tu. Tetapi apa yang kita cuba sampaikan adalah secara basic, secara asas kita berjumpa orang yang nak kena explain kenapa nak kena makan, apa yang nak kena makan, produk yang macam mana bagus untuk dimakan. Inilah kita sebagai orang kata tu ambassador lah, wakil kepada masyarakat untuk berkongsi tentang budaya pengambilan makanan sihat. Yang ini kalau kata duduk dalam kita dah susun dah jadual ataupun kursus-kursus yang mengajar kita tentang pemakanan, nutrisi, tentang penyakit. Yang ini penting untuk kita sebagai ejen Olive House. Bukan sekadar nak menjual aja. Okey. Okey, kalau kita lihat kita punya perjalanan dalam Olive House ni. Tadi kita dah lihat daripada 2011 kalau kita daripada 2011 tu Ustaz Aidi bermula di rumah daripada sebotol pergerakan tanpa kilang buat di rumah, beliau mengusahakan sendiri. Okey, tetapi 2016 adalah satu titik yang mana satu anjakan yang besar di dalam Olive House. Pada 2016 kita restructure balik yang kita menggunakan kita punya 3P Horizon ni. 2016 maksudnya kita susun balik untuk berada di setiap bandar utama di Olive House di Malaysia. Ejen Olive House ni kita target berada di setiap bandar-bandar utama dan sampai sekarang pun perjuangan tu masih lagi. Kita masih lagi mencari sebab kalau nak ikut populasi kita di Malaysia ni, okey, nak ikut populasi kita di Malaysia di satu-satu kawasan ni, kita masih belum cukup lagi orang kata ejen dan konsultan untuk mewakili masyarakat, untuk approach masyarakat terlalu ramai. Okey. Kemudian pada tahun 2017 apabila ejen-ejen kita pun dah semakin ramai, kita mula memikirkan kepada ke arah meningkatkan prestasi atau performance kita
di setiap kawasan yang kita lantik. Kemudian pada 2018 periklanan pun dah makin besar. Okay? Orang dah mula sedar kewujudan kita di Olive House. Dan pada tahun 2019-2020 ni ada satu fasa iaitu scale up. Okay? Kalau kita lihat perkembangan Olive House ni, orang macam Ustaz saya cakap tadi, usahawan-usahawan ataupun tokoh-tokoh besar usahawan kat luar sana pun terkejut dengan perkembangan yang berlaku di dalam Olive House. Okay. Kalau kita lihat ni dari segi performance, dari 2011 capital bermula dengan RM400 saja. Kemudian 2014 jualan dalam tempoh tersebut beliau bersama dengan Ustaz Zahir teroka mana kecil-kecilan, pergi kepada rumah orang, pergi kepada surau-surau, masjid-masjid, dan pada tahun 2014 nampak berlaku peningkatan sales, maksudnya ni dalam ekosistem maknanya jumlah produk yang telah terjual di dalam pasaran, okey, dia punya amount. Pada tahun 2014 sebanyak RM6 juta. Kemudian pada tahun 2015 peningkatan demi peningkatan berlaku iaitu 2 kali ganda. 2 kali ganda. Maknanya daripada 6 juta kepada 12 juta. Kemudian pada tahun 2016 terus meningkat kepada 18.6 juta. Kemudian pada tahun 2017 orang kata tu satu perubahan yang sangat orang kata tu drastik, sangat dinamik, mencecah kepada 40 juta. Okey, waktu ni kita dah ada 20 produk dan pada tahun 2018 kita terus lagi meningkat kepada 54 juta. So kalau tuan-tuan dan puan lihat di sini perkembangan selepas 5 tahun, 6 tahun dia terus meningkat. Selalunya kebanyakan yang ada dekat Malaysia ni, dekat negara kita ni, selepas 3 tahun, selepas 5 tahun dia dah menampakkan trend-trend orang kata tu semakin menghilang. Tetapi alhamdulillah dengan Olive House ni Allah rezekikan atas dasar perjuangan kita setakat ini, perkembangan tu sentiasa berlaku dalam Olive House. Cuma pada tahun 2019 ada peningkatan tetapi tidak banyak. Okey. Waktu ini pun kalau nak dilihat apa yang kita orang kata tu kita belanjakan sebenarnya besar untuk marketing. Okey. Sebentar. Okey, apa yang kita belanjakan dalam marketing sebenarnya besar. Pada tahun 2019 kita dah belanjakan lebih kurang 2.4 juta untuk marketing. Dan pada tahun ini lebih lagi sebenarnya, dan lebih peruntukan itu diletakkan adalah untuk reward kepada ejen-ejen. Okey. So, tuan-tuan dan puan boleh anggarkan berapa kita akan closing this year jualan kepada ekosistem, dalam ekosistem kita. Okey, sedikit penerangan tentang kita punya ekosistem. Ada yang mungkin tak tahu di manakah kedudukan kita dan apa semua. Okey. Kalau dalam ini secara afiat, nilai yang nak kita bawa dalam pasaran ini adalah it's all about afiat. It's about tentang kesihatan, tentang gaya hidup sihat. Dan salah satu channel ni adalah melalui kita di sini adalah Olive House. Mungkin lepas ini akan ada di bawah CEO yang sama, entiti yang lain memperjuangkan tentang gaya hidup sihat, tetapi dalam sektor yang berbeza. Kita di Olive House dalam sektor yang Quranic Foods, dalam sektor Quranic Foods, yang mana di bawahnya bersama dengan kita punya camp, kita di camp, kemudian dengan ejen-ejen kita. Ini secara main structure dia. Okay. Yang ini saya nak ceritakan, pada tahun 2019 kita dah belanjakan 24 juta. Dari segi marketing pun kita dah buat di hampir, kalau diceritakan di segala medium yang ada dekat negara kita ni, alhamdulillah Olive House dah masuk semua channel-channel yang ada. Sama ada TV3, sama ada TV Hijrah, TV1, RTM, semua, radio-radio pun sama, hampir semua radio kita dah masuk. Okay. So yang paling perubahan yang kata tu menampakkan wujudnya kita, orang mula sedar respect pada tahun 2019. Ingat saya kalau tuan-tuan dan puan nampak iklan makcik hijau tu, iaitu sebenarnya apa yang kita engage marketing, orang kata tu yang buat marketing adalah satu company yang besar, yang pernah handle seperti syarikat-syarikat besar ni lain. Contohlah kalau kita lihat bagaimana Wonda Coffee mencuri, orang kata tu berjaya mengambil portion market minuman Nescafe. Yang itu adalah kerja konsultan yang buat. Okay.
Dari segi airtime di radio pun IKIM antara radio utama kita dah masuk, kemudian slot famous di TV3 pun seperti Malaysia Hari Ini, Wanita Hari Ini. Okay? Kemudian kita buat satu tajaan pada tahun lepas, kita buat satu tajaan khusus untuk afiat di Haramain, maknanya ibrah tentang ibrah haji, ibrah umrah dan haji. Yang ini rancangan yang kita fully sponsored sebanyak 6 episod. Baru ni pun kita dah mainkan semula sebenarnya Salam Baitullah baru ni. Kemudian dari segi billboard dan digital marketing ni, alhamdulillah saya pernah kata tu sebagai ex-official lah untuk bahagian tim digital di HQ, dan sekarang ni pun hanya memantau sahaja. Yang mana saya ingat saya lebih 200,000 telah dibelanjakan untuk dalam usaha digital marketing ni untuk memperkenalkan Quranic Food Oli House di media sosial ataupun digital marketing. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita allocate lebih daripada 3 juta untuk bajet pemasaran, dan antara yang signifikan kita pada hari ini adalah menjadi penaja utama kepada Salam Baitullah. Dan alhamdulillah relationship kita dengan RTM ini sangat baik selepas program kedua kita iaitu Salam Baitullah. Doakan agar kehadapan kita terus dapat jalinkan kerjasama yang baik. Tujuan apa tuan-tuan dan puan? Kita tahu masyarakat kita punya target market banyak berada di masih menonton televisyen. So lepas ni saya akan share kat mana kita duduknya target market kita supaya mudah tuan-tuan dan puan merancang bagaimana untuk membuat jualan. Okay? Ini antara yang terbaru untuk informasi tuan-tuan dan puan. Ada satu lagi logo halal sepatutnya, USDA. So ini antara pengiktirafan. Sebab tu saya kata produk Oli House ni adalah produk yang kita bukan simply pick. Mesti ada pengiktirafan yang sempit lah, sebab kita nak satu berkaitan tentang kita nak orang sihat. Okay? Nak orang sihat bukan sekadar pensijilan yang biasa-biasa. So kita ambil produk yang memang proven, memang mendapat pengiktirafan antarabangsa, yang badan-badan yang berautoriti dan diiktiraf. Seperti kalau orang tanya produk ni ada sijil KKM ke? Cakap ada. Sijil mesti organik Malaysia yang diiktiraf oleh KKM. Kita pun ada produk-produk yang dapat pilihan lebih sihat. Okay? Jangan bimbang tuan-tuan dan puan. Kalau dulu nak dibandingkan bila saya bermula pada tahun 2016, sertifikat yang ada totally sertifikat daripada luar je. Tak ada lagi, belum dapat mesti, belum dapat autentik ini, belum dapat sijil organik, tetapi rezeki tuan-tuan dan puan serta Oli House, everything's in place. Semua dah orang kata dah in place lah. Nak bercerita dengan orang pun orang kata tu lebih yakin. Orang lihat kita pun lebih yakin. Okay, yang ini just tonton, kalau siapa yang tak pernah dengar, ini yang saya masukkan agensi media yang lakukan video ni, orang kata tu menjadi satu trend lah, orang kata tu benchmarking. Kalau orang kata, oh yang inilah makcik hijau. Benda-benda ni kami terima respon sewaktu kita buat exhibition, waktu tahun lepas kita buat exhibition di Halfest, di Maha. So feedback yang sangat baik. So kita break sekejap untuk tonton 30 saat video ini. Mulakan hari keluarga anda dengan What's Selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekalian? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan hati minyak zaitun asli Olive sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat, sebesar manfaat. Okay. So kepada yang nak video ni, lepas ni Cik Mimi boleh bekalkanlah video ni. Just kalau kita ada video ni, sebab penting untuk kita gunakan video-video yang telah disiarkan, sebab hanya untuk remind para penonton kat luar sana. Mungkin dia tak tahu pun kita ni ejen Oli House. So bila kita share video ni, yang inilah yang tengok kat TV, mana nak cari. So sebab di Oli House ni kita tak ada buat orang kata tu hard selling yang orang kata tu gila-gila. Video kita adalah yang appear di peringkat atasan ataupun kita panggil ATL adalah totally sebab brand positioning, tentang branding dan juga tentang orang kata tu tidak ada hard sell. Lebih pada untuk brand awareness. Okay. So
dalam Olive House ni kita bahagikan perkembangan ataupun kita punya jenis tuan-tuan dan puan kepada 3 peringkat. 3 peringkat. Iaitu yang pertama tuan-tuan dan puan sertai hari ini sebagai affiliate agent dengan margin 20%. Yang ini sebagai permulaan. Semua orang bermula dengan ini. Semua orang, semua ejen yang ada dalam Olive House sekarang adalah telah melalui roadmap ini sama saja. So maksudnya masuk jadi affiliate agent dengan margin 20%. Okay. Tidak dinafikan ada yang kata margin ini kecil, tetapi percayalah semua orang dah bermula dengan ni. Kita ada success story, ikut apa yang kita sarankan. Bila ada seminar, bila ada kelas, tambah knowledge, dan apabila jualan itu dah semakin baik, kita pun sendiri dah nampak value-nya kita duduk dengan Olive House, boleh merancang untuk upgrade kepada affiliate consultant. Dan dia ada satu proses yang kita panggil pra-affiliate consultant. Pra-affiliate consultant ni dia tidak ada orang kata tu khusus seminar, tetapi adalah satu proses yang kita susun. Terdapat tas-tas yang kita bahagikan dari segi sudut bagaimana nak buat sale marketing, dari sudut bagaimana nak tambah knowledge produknya, produk tentang kesihatannya dan pengurusan perniagaan. Antara ni 3 elemen ni adalah kita nampak, kita nilai balik, kita dah susun yang ini adalah jalan yang ejen yang dah berjaya, yang dah boleh buat 30,000 sebulan, yang dah boleh buat 50,000 sebulan. So kita sehari ni bertekad, kena berazam untuk lalui perkara yang sama. Okey, seperti ialah kalau kita nak jual produk, kalau kita tidak kenal syarikat, kalau kita tidak kenal produk, kita tidak tahu apa keperluan masyarakat, mana mungkin kita boleh dapat buat jualan dengan baik. Okey, dalam affiliate consultant ni nanti Cik Syamimi dan tim akan guide tuan-tuan dan puan. Yang ini tas apa nak kena buat, yang ini tas apa nak kena buat. Sebab seperti contoh marketing. Marketing, kalau kita dapat flyers, tak edarkan, tak bagi tahu bahawa kita ni ejen Olive House, bagaimana orang nak tahu? Sebab orang kat luar sana, kebanyakan feedback yang kita dapat, mana nak cari produk ni, mana nak cari produk ni. So dengan kewujudan ejen-ejen Olive House, keluar buat marketing, bagi tahu, saya paling mudah untuk kita dapat adalah orang yang mencari produk Olive House dan kita bagi tahu kita adalah ejen Olive House. Itu paling mudah. Okay. Kemudian kita ada dari segi pengurusan perniagaan, bagaimana nak menguruskan pelanggan. Peringkat awal ni tuan-tuan dan puan kena buat dengan betul. Kelak apabila jualan dah 30,000, 40,000, 50,000, dia jadi susah nak patah balik, sebab ini adalah asas sebelum kita pergi ke tahap yang lebih jauh. Dan paling penting dalam Olive House, kita sangat utamakan untuk buka syarikat sendiri. Berniaga ni biar kena serius. Kalau berniaga tak ada syarikat sendiri ni, nampak tak serius. Sebab apa kena ada syarikat sendiri? Supaya kita tahu bahawa kita dapat bezakan mana yang duit pengurusan wang untuk syarikat kita. Sepatutnya wang ini digunakan untuk kita laksanakan perniagaan, beli stok, buat kita punya operation. Kalau tak ada pengasingan begitu, kita jadi macam tak serius. Duit masuk pun masuk poket sendiri. Last sekali berniaga tak tahu duit pergi mana, so nampak tak syok lah berniaga sebab kita tak nampak hasil. Tetapi sekiranya daripada peringkat awal kita dah set dah minda kita, okey, yang ni walaupun perniagaan secara kecil-kecilan, buka syarikat. Buka syarikat sekarang percuma je. Masuk dalam SSM, buka syarikat, buka current account. Biar duit tu duduk dalam account perniagaan. Yang ini penting tuan-tuan dan puan, sebab apabila jualan dah 30,000, 40,000, 50,000, segala transaksi dah ada dalam account bank, kemudian kita buat cara pengurusan perniagaan, segala resit apa semua disusun baik. Penting jangan ada niat duduk dalam Olive House buat perniagaan nak lagi cukai. Tidak. Okey, nak lagi cukai, apatah lagi zakat. So kata Ustaz Aidil ni, kita berniaga ni biar sampai kita boleh bayar zakat. Itu ultimate ni. Okey. Pengurusan perniagaan tu kena jaga. Okay, dalam pra-affiliate consultant punya tugasan ni, Cik Mimi akan bagi, akan train tuan-tuan dan puan, akan push, akan paksa tuan-tuan dan puan untuk lakukan tugasan-tugasan ini. Okay, di affiliate consultant, apabila dah habis selesai, dah kata tu boleh melangkah dengan yakin, belian dan jualan pun semakin baik. Untuk maintain bertukar kepada affiliate consultant, kita ada lagi satu yang kita panggil affiliate consultant certification level 1. Hari ini tuan-tuan dan puan masuk KPA ni,
which is dah mengesahkan habis hari ni dengan besok 2 sesi ni dah sah sebagai ejen rasmi Olive House. Okay, bila nak masuk jadi Afiq Consultant, kita ada satu lagi gateway iaitu Afiq Consultant Certification Level 1. Yang itu kena attend dan kita akan certifiedkan sebagai Afiq Consultant. Tetapi nak menjadi consultant itu termoban, make sure kita ambil peluang untuk sertai segala seminar, segala kelas yang kita adakan. Sebab selepas sesi selepas ini, apa yang kita boleh kongsikan bersama Tuan Akmal nanti adalah jalan-jalan kerjaan yang mana kita mesti ada yang saya panggil KSTA, itu KSTA, tuan-tuan dan puan boleh catat sikit. K is knowledge lah maksudnya, knowledge, nak buat apa-apa mesti dengan ilmu pengetahuan. Okay, tadi kita dah sentuh knowledge tu apa. Yang paling penting untuk tuan-tuan dan puan tahu adalah knowledge tentang syarikat, knowledge tentang produk, knowledge tentang nutrisi dan kesihatan. 3 ni adalah paling utama, dan knowledge mengenali penyakit. Okay, mengenali penyakit ni bukanlah kata nak suruh jadi macam doktor, tak. Benda teori asas yang sama. Kenapa orang sakit, kenapa punca tu boleh berlaku, kat mana makanan produk-produk Olive House ni dapat membantu. Bukanlah kata you bagi satu produk je selesai semua masalah. Lain orang, lain cara pemakanan, lain pula masalah penyakit, so lain pula apa yang dia diperlukan. Okay, kat situ. So nampak root jenis kat situ, peluang kat mana. Sebab bila jadi Afiq Consultant, margin makin besar. Bila margin makin besar, kita boleh terus untuk mengembangkan syarikat kita, mengembangkan perniagaan kita. Okay, kena lihat sini. Okay? Sebab kita target untuk tuan-tuan dan puan jadi Afiq agent ni, targetlah daripada sini. Okay, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Okay, yang paling penting produk knowledge, perawatan, consulting skill dan CRM. Okay, produk knowledge, lepas ni kita ada, saya dah bagi tahu Mimi untuk setiap bulan. Setiap bulan mesti ada kelas tentang produk knowledge. Okay, kita akan rotate lah. Contoh malam ni kita sentuh tentang zaitun. Okay, zaitun ni ada tuan-tuan, saya pada peringkat awal pun tak tahu kenapa lah kita ni nak kena makan minyak zaitun. Kenapa? Apa fungsi, apa keperluannya kepada badan? Dan kenapa orang yang sakit kena makan? Kenapa orang yang sihat pun kena makan minyak zaitun? Yang itulah yang nak kita ajar, kita kuasai. Okay? Kemudian produk knowledge ni maksudnya at least kita tahulah minyak zaitun ni kenapa kita bawa minyak zaitun macam ni. Apa kelebihan minyak zaitun yang kita pasarkan. Okay? Yang itu kita kena betul-betul kena kuasai. Sekejap orang datang, apa beza minyak zaitun Olive House dengan yang berada di supermarket? Kenapa harganya sebegitu yang nampak kata tu mahal berbanding, tinggi berbanding apa yang berada di supermarket? Yang itu pun kita kena faham, kita kena kuasai bagaimana untuk menjawab, bagaimana untuk educate masyarakat. Kenapa kita harganya begini, begini dan begini. Itu kita kena belajar dan kuasai. Consulting skill ni maksudnya yalah, kita dah tengok orang tu sakit, kita tahu sakit, kita dah kita kena mahir apa yang dia perlukan. So bukan sekadar duduk je, you sakit ni kan, sakit, contohlah ada kolesterol, you makanlah minyak zaitun. Kita sendiri pun, sedangkan kita tak tahu apa keperluan minyak zaitun, bagaimana dia fungsi. Yang itulah fungsi kita untuk consulting skill. Maksudnya kemahiran untuk memberi khidmat nasihat. Okay, kelas-kelas kita daripada senior-senior kita, daripada Afiq Consultant kita setiap bulan tu, tuan-tuan dan puan kena join. Mereka bercakap berdasar pengalaman. Okay, yang itu yang kita nak. Bolehlah kalau kita nak pergi kelas teori balik, nak apply balik. Tetapi when people talk from their experience, sepatutnya dia menjadi satu shortcut untuk kita gunakan dalam terus apply. CRM ni macam saya cakap, CRM ni ada pula sebab saya jaga hotline. Hotline kalau mungkin sebelum ni pernah jadi ejen berhubung dengan saya 010-3000-473. Apa yang banyak yang berlaku adalah apabila pelanggan masuk kepada hotline dan kita berikan kepada ejen, di mana apabila pelanggan tu nak beli, dia pergi balik kepada hotline. Pergi tanya balik hotline. Yang itu kita tidak mahu. Dan apabila kita mempunyai pelanggan, sepatutnya pelanggan itu kita boleh buatkan pelanggan itu save nombor kita. Bukan senang nak dapatkan membuatkan pelanggan save nombor kita. Kita sendiri pun kalau kita beli barang kan, mungkin kita rasa
this is only one time purchase because you dah convince I beli, kemudian tak apalah, tak save. So bila dia makan, dia rasa bagus, bila dia nak repeat order dah tak jumpa, dah tak ada. Kita pula lepas dia beli, kita tak engage dia, tak cakap terima kasih, dan kita tak boleh nak budget. Sepatutnya lepas 16 hari produk ni, kalau makan tiap-tiap hari patut dah habis dah. Sepatutnya kita boleh engage sebelum habis. Assalamualaikum, tanya macam mana makan, dah habis ke produk, ada lagi ke, kalau nak boleh bagi tahu. Kalau kita tak engage macam tu, jadi penatlah, pelanggan pun tak tahu nak beli kat mana beli. Itu antara feedback yang saya terima. So CRM ni penting untuk kita jaga, penting kita tu buat. Paling saya buat pada peringkat awal berniaga dulu, saya ada satu buku. Memang saya buat format khas. Saya bindkan buku tu yang mana ada kolom tarikh, nama mereka, nombor telefon, alamat dan apa mereka beli. Yang itu memang saya akan catatkan setiap transaction. Yes, ada buku receipt, kalau ada sistem adalah lagi baik. Tetapi ialah peringkat awal dulu kan, tak pernah berniaga. Tetapi saya tahu, saya dapat jangkakan penting ni untuk ambil benda-benda ni, info-info ni, supaya kita boleh buat engagement untuk buat CRM. Okay? Dalam tugasan affiliate consultant ni, benda ni pun ada. Kita akan bagikan, kita akan provide format, merekod data pelanggan. Memanglah kita cerita tentang ada teknologi apa semua, tetapi kalau basicnya, asasnya kita tidak tahu kenapa dan apakah kepentingan membuat CRM ini, bagilah tools apa sekali yang canggih sekalipun, kita tidak dapat laksanakan dengan baik. Okay? Penting kita untuk jaga customer experience kita, bagaimana kita buat engagement dan bagaimana kita menjaga mereka. Okay? Kemudian saya terangkan tadi, dalam affiliate consultant ini kita ada business management, sales marketing, motivation, engaging, heart and mind. So yang ini, sebab tu tuan-tuan puan-puan, kita duduk dalam house ni, kita perlu jelas pada peringkat awal ni. Kan, kalau kata dia ada dua, saya faham, ada dua big why yang datang sertai oleh house. Satu, memang saya suka nak berkongsi kebaikan dengan orang lain. Saya nak kongsi kebaikan dengan orang lain. Tetapi kita ingat, satu lagi, memang saya nak buat jana pendapatan. Dua ni adalah majority big why yang sertai oleh house. Tetapi sedarlah bahawa bila kita berada dalam oleh house, kita sama-sama mendukung visi dan misi. Visi dan misi kata tu organisasi kita, ekosistem kita. Iaitu kalau kata even kita, hatta kita nak berkongsi kebaikan sekalipun, kita ingat kita mendukung misi ketiga dan keempat, menjadi usahawan yang knowledgeable, yang independent dari segi ekonomi. Kalau kita suka berkongsi, kita tak boleh nak jaga perniagaan kita tak boleh yang kata tu bersama-sama dalam organisasi kita, bagaimana dia untuk sustain dalam jangka masa yang panjang, bagaimana kita nak mencapai tujuan yang lebih besar dalam mendidik masyarakat. Sebab itu, hatta kalau kita rasa nak berkongsi pun, kena lengkapkan diri kita dengan knowledge, dengan pengurusan perniagaan, apatah lagi orang yang betul-betul nak berniaga. Tetapi kalau tidak ada penjiwaan, saya bagi tahu terus terang, sebab daripada 2016 sampai sekarang, macam-macam jenis orang, macam-macam PL, macam-macam ragam yang saya dah perhatikan, saya dah berjumpa. Basic adalah penjiwaan kita, perjuangan ekosistem. Kalau sebab tu kena faham, ada orang duduk, saya just nak jual dia ambil untung. Yang itu susah sebenarnya. Tapi kita kena faham kenapa kita wujud. Salah satunya nilai besar adalah kita ada sebagai duta kesihatan secara untuk sektor natural dan organik. Okay? Kemudian dalam affiliate consultant ni maknanya dah level yang lebih tinggi lah. Okay? Kita ada dua, kalau kata engineer kita sampai boleh buka kedai contoh. Memang ada di dalam oleh house berniaga asal kita dulu berniaga di pasar tani je. Pasar tani di masjid-masjid, dan alhamdulillah mengikuti segala dia punya jenis tu sampai boleh buka kedai sekarang. Kalau tuan-tuan perempuan lihat affiliate store, ada mereka yang memang datang dah ada modal, tak apalah, tetapi nak ceritakan even kita pakar dalam bidang kita ada modal yang banyak. Yang menjanjikan kejayaan bersama oleh house ni adalah penjiwaan kita, bagaimana kita membawa nilai-nilai yang saya dah terangkan tadi. Okay? Sebab uniknya oleh house ni adalah kita sebagai konsultan, kita memberi hikmat nasihat kepada masyarakat.
Okay. Ada juga yang ada kedai 7-10 cawangan tetapi tidak dapat menempatkan diri dengan baik sebab nilai yang yang kita terapkan tidak dapat dibawa. Okey. Sekurang-kurangnya orang kata bila ada kelas kena join, bila ada town hall kena join sebab kita ada engagement dengan seluruh ekosistem. Okey. Kemudian specialist team. Specialist team ni tadi salah satu dia punya top jenis ataupun engineer dia okey berniaga kecil-kecilan sampai boleh buka kedai. Ada orang kata okey tak apa. Saya ada komitmen harian kita, ada komitmen harian kita. Kemudian saya lebih berminat untuk jadi specialist team. Kita ada platform juga. Kita ada Mubashir dan Nutrisi. Mubashir dan Nutrisi adalah macam orang yang boleh bercakap, penyampai ataupun penceramah yang bercakap tentang kesihatan dan nutrisi. Pun kita ada platform bagaimana tuan-tuan dan puan boleh menjadi. Hari ini speaker-speaker yang ada dalam Early House adalah daripada kalangan ejen sendiri. Dan inilah orang kata tu salah satu perkembangan yang improvement yang ada dalam diri Afiq Consultant atau ejen masih sendiri, duduk daripada tak tahu apa-apa tentang nutrisi, sertai training yang kita buat, pergi ambil tambah lagi certification course apa semua, sekarang dah boleh bercakap tentang budaya pemakanan sihat, tentang amalan gaya hidup sihat. Sudah boleh bergerak sendiri dah. Boleh organize orang kata tu sesi seminar sendiri. Dan kemudian kita ada juga mu'alis. Mu'alis ni ataupun bahasa mudah kita faham adalah perawat lah, dalam perawat. So nanti antara yang sangat signifikan dalam Early House adalah diagnosis ataupun analisa saraf tapak tangan. Yang mana belum pernah tahu, jangan bimbang, jangan salah faham. Apa yang kita ada adalah bukan tilik tapak tangan. Bukan tilik tapak tangan. Kita ada hujah-hujah yang kata, salah satu contoh lah, kalau kita zaman dulu kan, tok nenek kita pergi berisik, tengok lihat tangan sejuk panas, itu salah satu kata tu skill lah ataupun method untuk mengetahui tanda awal kesihatan. Dan yang ini pun ketua mu'alis kita iaitu Ustaz Syahidah Ahmad, alhamdulillah beliau duduk dalam keluarga kita oleh House Central Region. Saya rasa minggu depan atau dalam bulan ni ada kelas beliau. Sertai sebab penting untuk lebih kepada perawatan ni. Sebab jelah orang datang kadang-kadang bukan, ingatlah dalam Early House kita tidak menafikan perubatan moden. Iaitu kena betul, kita tidak menafikan perubatan moden. Sebaiknya kombinasi dua ni adalah untuk membawa kepada masyarakat yang lebih sihat. Okey. Kemudian kita ada juga bahagian troka, iaitu bahagian sales dan marketing. Troka ni dulu orang kata tu saya adalah pioneer untuk ketua troka. Mana ialah daripada tak pernah berniaga, boleh berniaga, macam mana boleh buat jualan secara open table dengan baik, kita susun balik. Ada orang, saya tak pandai lah nak pergi buka meja, nak berjual. So bila buka meja ada perkara-perkara yang kita perlu uruskan, cara nak approach orang, iaitu. Okay. Secara kemudian bila jadi Afiq Consultant ni, Afiq Consultant, kelebihan yang sebabkan komitmen pun dah lebih. Tuan-tuan dan perempuan dah melalui membina fasa, membina kebolehan dan jati diri ni dalam Early House pun dah lebih. Kita bagi lebih. Komitmen lebih, kita bagi lebih. Kemudian sebab apa? Kalau dalam Afiq Consultant ni kita ada personal reward secara bulanan. Secara bulanan, kemudian kita ada performance bonus secara kuartal, kemudian kita ada poin pelancongan tahunan. Okey, kemudian kita ada satu hari, orang kata tu hari kerajaan besar yang kita panggil megah, hari pengiktirafan pencapaian-pencapaian ejen dan konsultan dalam Olive House. Okey, kita tengok apakah ni reward yang dimasukkan. Personal reward ini secara bulanan. Secara bulanan, sebelum ini kita berdasarkan jualan, tetapi sistem kita belum cukup stabil untuk capture bahagian sale. Ada yang key in, ada yang tak key in. Kita tukar kepada jumlah belian. Produk teras produk teras. Lepas ni kalau nak lebih faham boleh tanya area manager masing-masing. Mana satu produk teras, mana satu produk bukan teras. Okey, contohlah kalau kata buat belian RM7,000. Yang ni jangan nampak nilai ni terlalu besar untuk kita. Tidak, macam saya cakap tadi, dalam masa 3 bulan kita bina diri kita,
ikut step-step yang diatur dan target untuk masuk convert kepada ataupun upgrade kepada affiliate consultant. Kemudian kalau kita lihat buat belian 7,000 dapat lagi cash reward RM100 kan. Yelah, jual dah dapat untung dah 30% jadi affiliate consultant, dapat lagi reward. Okey. Kemudian 17,500 dapat 660. Siapa nak bagi additional cash ni? Kan? So sekarang ni alhamdulillah ada yang dah dapat level 70,000, 100,000 dah. So di samping untung jualan, dapat juga reward. Bukan setakat itu saja. Yang ni bulan-bulan kalau touch je dapat. Touch je confirm dapat. Okey. Kemudian performance bonus. Performance bonus kita evaluate by quarter. Contoh selama 3 bulan. Quarter selama 3 bulan. Belian terkumpul adalah RM21,000. Lagi reward tambahan. Hadiah ataupun bernilai. Yang tadi cash reward. Yang ni kita dalam bentuk hadiah. Dalam bentuk hadiah RM150 ada. Kalau kata 2 bintang 3 bulan, dalam masa 3 bulan jualan belian terkumpul RM52,500 dapat RM650 kita punya hadiah. Dan ada yang mencapai 5 bintang dan juga golden star. Ini adalah orang kata tu look ahead. Kemana arah kita seterusnya? Dalam masa 3 bulan target. Yang ni at least dalam masa 3 bulan pertama ni minimum boleh buat jualan adalah RM1,500 sebulan. RM1,500 itu untuk bantu tuan-tuan perempuan buat belian sebulan RM1,000. Okey, untuk maintain dalam masa 3 bulan RM3,000 untuk maintain sebagai affiliate agent. Okey. Kemudian yang ini yang dimaksudkan annual travelling incentive. So buat belian affiliate consultant dia ada poin pelancongan. Yang ini yang tahun lepas sudah kita dah bawa agent kita pergi Turki, pergi melihat sendiri ladang penghasilan zaitun. So kena ni antara kelebihan-kelebihan yang kita tawarkan kepada mereka yang serius. Dan saya nak tuan-tuan perempuan sertai khusus pada hari ini berazam untuk berada atau bersama-sama dalam journey ini untuk pergi ke peringkat seterusnya. Okey, affiliate lifestyle yang kita bawakan. Okey, jangan yang ini kena biasakan affiliate lifestyle, maksudnya gaya hidup sihat. Apa yang kita nak bawa kepada masyarakat adalah tentang gaya hidup sihat. Kita bukan sekadar hanya menjual. Maksudnya kalau orang datang dekat kita, approach kita, macam tadi kita dah ada knowledge tentang produk, kita dah ada knowledge tentang nutrisi, kita dah ada knowledge bagaimana penyakit itu berlaku. Okey, fungsi kita adalah memberi ataupun educate tentang gaya hidup sihat. Bukan setakat makan produk olive saja. Kita sendiri, tapi sebelum itu tuan-tuan perempuan, kita sendiri perlu jadi duta. Maknanya dari segi kita pun sendiri pemakanan nak kena jaga kan. Saya faham. Bukan immediately kita boleh lakukan perubahan. Saya pun dulu pun begitu. Alhamdulillah tahun ini adalah tahun keempat sejak dia. Tahun kelima begitu. Saya tidak pernah membeli gula putih. So kalau datang rumah pun, kalau ada majlis pun memang saya tidak menyediakan air manis. Okey, sampai satu tahap saya memang tidak membeli gula di rumah. So sebab saya cuba menyelami menjadi orang kata tu, sebab kita nak educate gaya hidup sihat. Nak educate orang amalkan gaya hidup sihat, kita sendiri terlebih dahulu sekurang-kurangnya kita ke arah itu. Kita perbaiki diri kita sebelum kita nak ajak orang perbaiki kehidupan mereka. Sekurang-kurangnya duduk dalam audiens kita boleh benefit lah. Kita sendiri pun lebih sihat. Okay? Makanan berproses apa semua tu, makanan macam dalam setiap hari saya remind lah, benda-benda yang menyebabkan penyakit tu kita sendiri yang kena faham bagaimana affiliate lifestyle yang dimasukkan. Bukan setakat dari segi pemakanan, penjagaan gaya hidup, semua itu kita perlu jaga. Sesi yang boleh tonton di video ni sekejap, affiliate lifestyle. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan mendengar tentang affiliate lifestyle, satu konsep yang dibawakan oleh Olive House. Bila bercakap tentang affiliate lifestyle, apakah yang dimaksudkan dengan affiliate lifestyle? Affiliate ini adalah merupakan satu kata-kata atau ungkapan yang diambil daripada bahasa Arab dan ia juga diguna pakai dalam bahasa Melayu, yang kalau kita mendefinisikan maksud kepada affiliate itu adalah membawa maksud kesihatan yang secara sempurna. Bila konsep kepada kesihatan secara sempurna ataupun dalam bahasa ini disebut sebagai konsep kesihatan secara holistik,
Inilah merupakan perjuangan yang dibawa oleh Olive House yang kita ungkapkan dalam setiap ucapan, dalam kempen kita, dalam aktiviti, dalam perkara-perkara yang kita lakukan setiap hari demi untuk memasyarakatkan Afiat Lifestyle kepada masyarakat. Bila ingin untuk merealisasikan Afiat Lifestyle merupakan salah satu di antara aktiviti yang memerlukan kepada satu ekosistem yang begitu holistik. Sebagaimana yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun yang lalu, bermula daripada program Afiat Lifestyle yang telah kita siarkan di rancangan TV Al-Hijrah. Kemudian kepada tahun yang kedua, kita melaksanakan program Afiat Lifestyle musim yang kedua di Astro Oasis. Program ini adalah merupakan gabungan kepada doktor-doktor pakar dan mereka yang mahir dalam bidang masing-masing untuk memberi penerangan kepada masyarakat. Berapa banyak di antara penyakit-penyakit yang berlaku di dalam masyarakat, ia berpunca daripada soal pemakanan kita sendiri. Daripada penerangan tersebut, penjelasan daripada tokoh-tokoh perubatan dan pakar-pakar kesihatan memberikan penjelasan kepada kita dalam 13 siri yang kita laksanakan, 11 siri dan ada yang 13 siri yang kita laksanakan untuk menjelaskan bahawa pengubahan ataupun mengubah cara hidup itu membantu kepada kesihatan yang lebih baik. Maka ini adalah merupakan perjuangan yang dibawa oleh Olive House dan mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita mengembangkan proses Afiat Lifestyle dan memahamkan tentang Afiat Lifestyle melalui siaran televisyen di Astro dan juga di TV Al-Hijrah. Mungkin pada tahun-tahun yang akan datang kita akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang lebih memberi impact, memberi awareness, memberi pengetahuan, memberi kesan dan memberi manfaat kepada masyarakat untuk membawa kepada satu manfaat dan kebaikan kepada masyarakat, kepada Afiat Lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari itu, saya sangatlah berbesar hati kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian untuk bersama-sama dalam usaha murni yang dibawa oleh Olive House untuk memperjuangkan Quranic Food ataupun Food as Your Medicine dan memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa soal kesihatan ini adalah merupakan soal penjagaan, soal yang boleh untuk dihalang, boleh dielak dan boleh diperbaiki dalam kehidupan kita. Usaha tersebut adalah merupakan satu usaha yang perlu untuk dihubung jalinkan tenaga-tenaga, kemahiran, kepakaran, bijak pandai dan mereka-mereka yang berkemampuan untuk merealisasikan hala tuju yang baik ini. Saya sangat yakin dan percaya daripada hadirin yang hadir, bukan hanya semata-mata mereka-mereka yang hadir hanya atas tujuan untuk menjadi ejen untuk mendapat sedikit daripada keuntungan, tetapi mereka-mereka yang hadir ini adalah terdiri daripada bijak pandai yang mampu menyumbangkan pelbagai menjadikan aturan Al-Quran dan panduan sunnah Nabi SAW disertakan dengan bukti-bukti kajian saintifik yang mampu untuk memukau pemikiran dan hati dan perasaan masyarakat ke arah menjadikan soal pemakanan sebagai asas dalam kehidupan. Itu yang dibawa oleh Olive House, itu yang diperjuangkan oleh Olive House. Semoga daripada penutup kepada program PDU yang tuan-tuan hadiri pada hari ini akan membawa mutiara-mutiara berharga, membawa hikmah-hikmah yang sangat-sangat baik kepada diri kita dan ahli keluarga kita dan kita laksanakan dalam keluarga besar ini. Itulah harapan besar saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita bertemu suatu hari nanti di suatu majlis yang mampu menghubung dan mampu menghimpunkan kita secara bersama. Daripada itu, kita mampu untuk mengorak pelbagai langkah dan pelaksanaan demi kebaikan kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan jelas bisa kita di sini. Okay, betapa kita kat sini lepas ni kita set, kita bukan sekadar menjual tetapi adalah sekurang-kurangnya dengan apa latihan ataupun seminar-seminar kita tawarkan selepas-lepas ini, kelas-kelas yang kita tawarkan, sekurang-kurangnya kita boleh bawa mesej tu balik kepada keluarga kita sendiri, ahli keluarga kita sendiri. Sebelum kita pergi kepada skala yang lebih besar kepada masyarakat, kita terlebih dulu mengaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Kalau di pejabat pun, staff pun tahulah bagaimana saya betapa menekankan. Sekurang-kurangnya ada orang mengingatkan kita. Kalau kita tidak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Okay? Fine. Tadi kita dah bercerita tentang bagaimana perjuangan kita. Untuk next, okay? Untuk next. Yang ini kita buat research. Kita buat research di mana grup-grup pengguna yang kita
kenal pasti. Kita punya, kita panggil segmentation lah kalau dalam marketing kita panggil segmentation. Ni segmentation ni kita buat pada tahun 2018, 2017, 2018. Yang mana kalau tuan-tuan dan perempuan tanya, lepas ni okey, secara mudahnya siapa yang perlu makan produk Oli House? Siapa yang tuan-tuan dan perempuan rasa memerlukan produk Oli House? Okey? Yang ini kita secara pecahan. Untuk bantu tuan-tuan perempuan mempunyai direction yang lebih jelas, saya boleh kongsikan. Kalau ikutkan numbers yang of achievement, pencapaian yang kita dapat tadi, kebanyakannya sumbangan ataupun penyumbang terbesar kepada ekosistem kita adalah dua golongan. Yang pertama, yang paling utama adalah daripada traditional homebodies. Tuan-tuan dan perempuan tengok kat sini. Group of traditional homebodies yang dipanggil basically bahasa mudah ni golongan pakcik-makcik, golongan geng-geng masjid. Okey, okey. Iyalah, kalau kita bermula dulu pun dari segi pergerakan kita pun banyak bergerak daripada masjid-masjid, dan pakcik-makcik ni pun yang dah mula ada kalau kita tengok avatar, customer avatar kita dah mula ada penyakit. So kita pula memang bawa value untuk gaya hidup lebih sihat. Dah tentu orang yang nak sihat dan orang yang ada penyakit. Ini orang kata tu kita panggil target market kita. Tetapi yang ada kesedaran dan lebih banyak masa dan ruang untuk kata tu nampak value ni adalah dari dua golongan pertama, iaitu traditional homebodies. Kalau kita tengok sedikit penerangan tentang traditional homebodies, iaitu old school, out of town older folks. Okey, orang tua yang di luar bandar. Okey, tak dinafikan juga kalau kata yang maksudnya orang yang berumur lah, tak semestinya luar bandar. Kalau kata di kawasan kita ni, Central Region, kalau nak diceritakan, kita sendiri pun daripada kita, kawasan Central ni pun lebih daripada 30% daripada seluruh ekosistem adalah datang daripada Central Region. Dan saya percaya baru-baru ni pun kalau ikut PKP pun, banyak yang trend orang membeli online pun daripada area-area lain dapat buat jualan pun, kebanyakan pengguna adalah daripada kawasan kita, Central Region. So, peluang tu masih besar, masih tinggi. Okay, kalau kita lihat lagi less tech savvy, maksudnya dia kurang sedikit menggunakan gadget, lebih banyak kepada face to face. Tetapi apabila berlaku PKP, kalau kita tengok pelanggan yang datang membeli pun ada golongan yang kita tak sangka, mereka dah mula start gunakan teknologi. Okay, yang believe TV can serve all the entertainment needs. Mana orang selalu tengok TV. Mungkin tuan-tuan perempuan pun kali lihat balik, aku dah lama dah tak tengok TV ni. Tetapi pelanggan kita, target market kita, orang yang selalu tengok TV. That's why kita masih memikirkan membuat iklan di TV. Setengah syarikat dia kata okay, TV dah tak terpakai lagi. Tetapi kita di Oli House, kita buat effort marketing berdasarkan di mana targeting kita. Okay, orang ni masih tengok. That's why kita masih muncul di TV. Dan alhamdulillah Salam Batuah baru-baru ni pun memberi impak yang sangat baik. Okay. Kemudian lead a very slow pace inactive lifestyle. Maksudnya dia tidaklah pergi cycling kan. Sekarang ni kalau kita lihat golongan yang mungkin umur macam saya ni lebih kepada aktiviti yang aktif, hiking, cycling. Tapi orang macam ni tak. Dia tradisional ni duduk di rumah, pesara-pesara. Yang ni kena kenal pasti. Lepas ni nak buat target marketing ke apa ke, siapa yang biasa buat targeting apa semua nak determine kat mana kita nak go, kat mana siapa kita nak approach, kenapa terus boleh bermula dengan ini cara ngasuh. Sebab yang inilah yang menyumbang portion terbesar di dalam ekosistem Olive House. Okay. Traditional homebodies golongan pakcik-makcik mudah je. Maksudnya orang yang dah start ada penyakit. Sebab pada musim PKP pun kalau saya nak ceritakan kalau musim PKP baru ni pun saya nak ceritakan kita tak boleh keluar berniaga, dan apa yang kita buat adalah saya coach kan, saya guide ejen-ejen yang berkemampuan untuk buat FB Ads. Okay, FB Ads saya boleh katakan kempen leads prospek yang masuk tu, bila kita tanya ada masalah kesihatan, kalau saya boleh summary kan, the percentage orang yang ada masalah kesihatan adalah 99%. Hanya daripada golongan yang total tu yang cakap boleh kita tahu nak cuba produk ni sebab apa? Oh, saya nak jaga kesihatan. About 1%. 99% ada masalah kesihatan, dan yang paling famous masalah kesihatan adalah kolesterol,
Ni tuan-tuan perempuan boleh catat ni. Kalau kata dengar lah kawan pejabat, jiran, apa kan, kata tu jemaah-jemaah kan, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, gout, gastrik, 5 ni. Okey, 5 ni antara memang famous. Tapi yang masuk bagi tahu ada 3 serangkai tu ramai. Kat sinilah kita wujudnya fungsi kita. Kita sebagai konsultan kita bagi tahu, jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga gaya hidup kita, amalkan pemakanan sihat. Salah satunya produk Olive House yang boleh membantu kepada ke arah kesihatan yang lebih baik. Okey. Kat situ itu golongan pertama. Kita kena pasti. Dan golongan yang kedua adalah mungkin tuan-tuan dan perempuan sendiri duduk dalam golongan ni. Okey. Ada yang tadi golongan pertama saya percaya audiens hari ni tuan-tuan dan perempuan ada duduk grup di traditional home bodies. Okey. Dan golongan yang kedua adalah daripada kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kat sini adalah golongan family first. Yang kita panggil group of people ni kita panggil family first. Okey. Family take precedent over career. So dia lebih concern tentang family. Anak-anak, dia punya mak ayah dia is concern more about that berbanding kerja. Okey. Sebab tu ada yang boleh masuk pun saya nak beli untuk mak ayah saya. Okey. Dia concern tentang husband, tentang keluarga dia, lebih kepada itu. Itu salah satu second contributor yang besar dalam Olive House. Okey. Banyak pihak tu outdoor activity kalau kita tengok keluar bawa family, satu keluarga. So tengok TV pun is a part of the bonding time, tengok TV sama-sama. Tuan-tuan perempuan mungkin berada daripada grup tu. So kena tahu orang ni suka apa, orang ni dekat mana, apa dia buat. So kita kena pasti supaya gerak kerja kita lepas ni lebih orang kata tu ada arah lah, ada direction, ada target. Okay, dua ni. Yang lain-lain ada tapi tak banyak. Okay, kalau kita tengok career centric, anak-anak muda yang orang kata tu budak WeChat lah, kata budak WeChat kan. Geng-geng golongan ni bukannya kata tak ada, tetapi masih sedikit. So pihak syarikat dan ekosistem pun dah mula dah bagaimana memikirkan bagaimana nak penetrate group of people yang macam ni. Dari social strivers, dari segi local urbanities, yang ini kalau nak tengok detail lepas ni, kita akan kongsikan slide. Tak ada masalah. So, kita faham di mana target market kita, segmentation kita, produk yang kita ada sekarang ni, dia duduk dekat segmen mana. So, supaya kita dapat approach yang betul. Dan saya tak nafikan, dia bukan bergantung kepada kita duduk grup mana. As long as kita faham grup ni perlukan apa, gaya hidup dia apa, dia punya activities dia apa, kita akan dapat sesuaikan, dapat cari kaedah terbaik untuk approach mereka. Okay, ni sekadar slide terakhir saya. So kalau tuan-tuan dan puan ada orang kata tu kertas dan pen, boleh start draft lah. Lepas ni siapa nak target? Paling-paling mudah pun ahli keluarga terdekat. Yes, mungkin ada kata ahli keluarga terdekat ni susah lah apa semua. Ada, jangan terlalu pesimis aku tu, skeptikal sangat benda tu. Tugas kita adalah berkongsi. Kalau dia tak nak beli pun, at least tugas tanggungjawab kita sebagai afiat konsultan ataupun affiliate agent untuk berkongsi tentang gaya hidup sihat. Yang itu kita dah bawa dah value kita yang berada dalam Olive House. Nanti mungkin akan datang, itu hari ni lah sepupu cousin saya ada jual yang ni lah, bagus lah, nanti saya tanya dia. Sekurang-kurangnya kita bercakap, kita menyampaikan. Okay, apa yang tuan-tuan buat pada sekarang, kita dah identify dua main customer segmentation tadi tu. Okay, antara family first dan juga traditional home bodies. So boleh identify lah siapa guru, kat mana nak approach dia orang ni, produk apa nak diutamakan. Okay, cari yang ada penyakit kat mana. Okay, bukanlah kata nak hard sell first, no, identify dulu. Kemudian choose yang mana kita rasa okay, yang ni lah I nak fokus yang ni dulu. Siapa dia? Jiran-jiran, group of yang pesara. Yang paling mudah traditional home bodies lah. Yang mana family first mungkin banyak berada di media sosial, di platform-platform seperti Shopee, Lazada, yang itu boleh rancang untuk pergi ke arah tu. Okay. Kemudian bincang
tuliskan bagaimana kita nak approach dia. Okay? Saya rasa itu saja daripada saya. Mudah-mudahan lepas ni saya mengharapkan tuan-tuan dan puan melihat perjalanan bersama Olive House ni bukan sekadar hanya nak menjual. Kita bawa nilai yang lebih besar, kita bawa kita sebagai duta gaya hidup sihat, sekurang-kurangnya diri kita, keluarga kita mendapat manfaat hasil daripada kita sertai Olive House, dan sedikit demi sedikit kita mula berkongsi kepada masyarakat tentang